Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azziati Ayuni binti Hassan Bakri, nombor matrik 32130000851. Hari ini saya akan membentangkan tentang pembukaan tadika di bandar dan di luar bandar. Seterusnya, saya akan terangkan tentang pengenalan tadika di dalam bandar dan di luar bandar. Tadika adalah singkatan daripada Taman Didikan Kanak-kanak. Tadika juga boleh didefinisikan sebagai mana-mana premis yang menerima lebih daripada 4 orang kanak-kanak. Ia bertujuan untuk mendidik. Tadika di Malaysia dibina bagi tujuan menjana pendapatan dalam bidang pendidikan. Tadika dibina di kawasan tertentu yang mempunyai masyarakat sama ada di dalam bandar ataupun di luar bandar. Persekitaran bagi tadika luar bandar dengan di dalam bandar adalah sangat berbeza. Hal ini kerana tadika di bandar terletak di kawasan bandar, manakala tadika di luar bandar terletak di kawasan perkampungan dan pedalaman. Daripada segi permintaan pula, tadika di dalam bandar lebih tinggi permintaannya daripada tadika luar bandar kerana jumlah penduduk yang sangat berbeza. Perbezaan kawasan tadika juga mempengaruhi beberapa kemudahan yang sepatutnya ada. Hal ini kerana tadika di luar bandar lebih terdedah dengan pelbagai kemudahan seperti teknologi dan sebagainya. Seterusnya, jumlah sasaran pelanggan juga tinggi mengikut kawasan tertentu. Hal ini kerana jumlah penduduk minimum kawasan bandar adalah 10,000 orang, manakala di luar bandar pula adalah tidak cecah 10,000 orang penduduk. Seterusnya adalah perbandingan tadika luar bandar dan bandar. Perbandingan pertama adalah tadika luar bandar iaitu kekurangan kemudahan ICT seperti jaringan internet. Yang kedua ialah kesukaran dalam meletakkan guru-guru terlatih dan berpengalaman di kawasan pedalaman. Yang ketiga ialah purata masyarakat penduduk di luar bandar adalah orang dewasa dan lingkungan 60-an. Manakala tadika bandar pula, kemudahan ICT lengkap dan mencukupi seperti laptop, televisyen dan projektor. Yang kedua ialah tadika bandar tidak mengalami kesukaran dalam menempatkan guru berpengalaman. Dan terakhir adalah purata masyarakat di tadika bandar adalah keluarga baru yang mempunyai anak-anak dalam lingkungan 0 hingga 6 tahun. Seterusnya ialah kelebihan tadika di bandar. Kelebihan yang pertama ialah accessibility. Tadika di bandar cenderung lebih mudah diakses oleh penduduk bandar kerana kepadatan penduduk yang tinggi dan kepelbagaian infrastruktur pengangkutan awam. Kelebihan yang kedua ialah akses kepada aktiviti luar. Tadika di bandar biasanya menyediakan akses kepada pelbagai aktiviti luar seperti lawatan ke muzium, taman rama-rama, kebun binatang dan tempat-tempat menarik lain. Ini membantu dalam memperluaskan pengalaman dan pengetahuan kanak-kanak di luar bilik darjah mereka. Seterusnya, kelebihan yang ketiga ialah pengalaman hidup yang pelbagai. Hidup di bandar memberikan kanak-kanak pengalaman hidup yang lebih pelbagai yang meliputi peluang untuk berinteraksi dengan pelbagai jenis orang, memahami kepelbagaian budaya serta mengalami pelbagai aktiviti dan acara sosial yang mungkin tidak tersedia di kawasan perkampungan dan pedalaman. Kelebihan yang keempat pula ialah pilihan peluang pendidikan yang lebih besar. Contohnya, bandar-bandar seringkali mempunyai pelbagai tadika dengan pelbagai pendekatan dan kurikulum pendidikan. Ibu bapa dapat memilih tadika yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan kepribadian
kanak-kanak mereka. Seterusnya ialah kekurangan tadika di bandar. Yang pertama ialah kelas prasekolah tidak mencukupi. Contohnya, permintaan yang tinggi dalam perkhidmatan pendidikan yang menyebabkan kekurangan kelas untuk kanak-kanak. Peningkatan secara drastik wujud tadika dikendalikan pihak swasta di bandar bukti jelas kekurangan jumlah kemudahan pendidikan di kawasan bandar. Kekurangan tadika di bandar yang kedua ialah kos hidup yang tinggi. Di kawasan bandar mempunyai pelbagai kemudahan dan penduduk yang ramai untuk menampung kos, operasi dan sewaan bangunan tadika serta yuran yang dikenakan kepada ibu bapa yang tinggi bagi setiap anak mereka yang bersekolah. Kekurangan tadika di bandar yang ketiga ialah kesesakan lalu lintas. Contohnya, kepadatan penduduk sesebuah kawasan bandar dan sibuk dengan pelbagai industri menyebabkan kesesakan lalu lintas yang mengambil masa yang lama untuk sampai ke destinasi dan melambatkan proses ibu bapa menghantar dan mengambil anak-anak mereka di tadika. Kekurangan tadika di bandar yang keempat ialah kurang terdedahnya alam semula jadi pada kanak-kanak. Contohnya, pembangunan yang pesat di kawasan bandar pembinaan dari satu tempat ke tempat yang lain menjadikan kurangnya sumber kehijauan semula jadi yang terhad dengan keluasan alam. Ini penting untuk kanak-kanak supaya fizikal dan emosi mereka terpelihara. Seterusnya ialah kelebihan tadika luar bandar. Kelebihan yang pertama adalah kesedaran dan ketenangan. Sebab apa? Sebab tadika luar bandar ni persekitaran dia lebih tenang dan damai berbanding dengan persekitaran bandar. Sebab persekitaran bandar adalah di kawasan yang sibuk dan sangat sesak. Ini boleh memberikan suasana yang lebih santai untuk pembelajaran kanak-kanak dan membolehkan mereka fokus dengan lebih baik. Kelebihan tadika luar bandar yang kedua pula ialah hubungan dekat dengan alam semula jadi. Contohnya, kelebihan luar bandar adalah kemungkinan untuk memanfaatkan alam semula jadi sebagai sumber pembelajaran. Kanak-kanak boleh memiliki peluang untuk mengenal alam sekitar mereka, memahami ekosistem dan menghargai keindahan alam semula jadi. Kelebihan tadika luar bandar yang ketiga ialah kurangnya gangguan dan tekanan bandar. Hal ini disebabkan kerana tadika luar bandar mungkin kurang terdedah kepada tekanan dan gangguan yang biasanya berkait dengan kehidupan bandar seperti lalu lintas yang sibuk, bunyi bising dan tekanan hidup yang tinggi. Ini boleh mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kelebihan tadika luar bandar yang keempat ialah komuniti yang kecil dan berkait erat. Iaitu, desa atau kawasan luar bandar biasanya mempunyai komuniti yang lebih kecil dan berkait rapat. Ini boleh memberikan peluang untuk kolaborasi yang baik dengan tadika, ibu bapa dan komuniti setempat mencipta sokongan tambahan untuk perkembangan kanak-kanak. Seterusnya ialah kekurangan membuka tadika di luar bandar. Kekurangan yang pertama ialah kedudukan jarak antara sekolah dan rumah pelajar. Contohnya, kedudukan tadika di luar bandar ni tidak sama seperti tadika dalam bandar. Sebab di luar bandar, kawasan mereka ni kawasan perkampungan yang tidak mempunyai banyak tadika. Ini menyebabkan ibu bapa perlu menghantar anak-anak mereka ke tadika yang jaraknya jauh daripada rumah mereka.
kekurangan yang kedua ialah tadika luar bandar mempunyai kekurangan guru untuk mengajar di luar kawasan. Hal ini disebabkan kedudukan tadika di luar bandar kebanyakannya mempunyai masalah kekurangan guru kerana kedudukan tadika di luar kawasan penempatan guru tersebut. Hal ini menyebabkan peratusan pengambilan guru untuk keluar kawasan sangat sedikit dan terdapat juga beberapa guru yang mempunyai masalah penempatan ketika berada di luar kawasan. Kekurangan yang ketiga ialah kekurangan infrastruktur di tadika luar bandar ni. Sebab apa? Tadika luar bandar ni susah untuk mendapatkan akses kemudahan seperti talian internet, transport dan sebagainya. Kerana tadika luar bandar ni saringan internet sukar untuk diterima kerana lokasi tadika terletak di pendalaman. Selain itu, keadaan bilik darjah yang tidak selesa dan kondusif kerana kekurangan bahan pembinaan sukar untuk membawa masuk ke kawasan pendalaman. Kekurangan yang keempat ialah pendapatan ibu bapa kanak-kanak kurang berkemampuan. Contohnya, purata penduduk di luar bandar mempunyai masalah pendapatan yang tetap kerana kesukaran untuk mendapat kerja. Hal ini menyebabkan pendapatan ibu bapa kanak-kanak kurang berkemampuan untuk menghantar kanak-kanak ke sekolah. Oleh itu, purata untuk membuka tadika di luar bandar tidak banyak kerana pendapatan ibu bapa tidak mampu untuk membayar yuran pendidikan kanak-kanak yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Akhir sekali, kesimpulan bagi topik yang kami bincangkan ini ialah melalui kajian berkaitan perbezaan antara tadika bandar dan luar bandar ini tidak dihiraukan lagi di mana kedua-duanya mampu memberikan hasil pembelajaran yang baik kepada kanak-kanak melalui persekitarannya yang sangat baik di mana ianya sesuai untuk perkembangan kanak-kanak. Dapat dilihat juga pada masa kini di mana permintaan yang tinggi terhadap pembukaan tadika juga sangat tinggi disebabkan kekurangannya tadika di sesuatu tempat terutamanya di kawasan bandar. Hal ini membuatkan ibu bapa merasa terbeban untuk menghantar anak-anak mereka di tadika disebabkan masalah tersebut. Maka pihak kerajaan hendaklah mengambil tindakan sewajarnya untuk membantu perkembangan kanak-kanak ini dari segi pendidikan dengan membuka lebih banyak cawangan tadika yang baik untuk pendidikan mereka dan kemudahan ibu bapa. Selain itu, amatlah penting untuk diingati bahawa kanak-kanak berusia 4 hingga 5 tahun mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi di mana ianya dapat dilihat mereka seringkali bertanyakan tentang persekitaran yang berada di sekeliling mereka. Justru itu, kerjasama antara ibu bapa, pendidik dan pihak kerajaan adalah sangat penting untuk memastikan persekitaran yang baik dan selesa kepada kanak-kanak di tadika kerana pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan pembangunan seorang kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak mendapat pendidikan asas yang berkualiti, maka kanak-kanak tersebut akan terus berjaya dalam pendidikan yang akan dilalui pada peringkat yang lebih tinggi. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itu sahaja perbincangan saya pada hari ini. Terima kasih.